Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini cikgu ingin kongsikan satu tajuk yang cukup besar maknanya. Okey. Untuk subjek akhlak tahun 4 iaitu persahabatan dan ukhuwah Islamiah. Jadi apa yang perlu kita pelajari pada topik ini adalah apa pengertian ukhuwah Islamiah itu? Kita kena tahu apa dalil-dalil yang terlibat, apa dalil-dalil yang menunjukkan bahawa ukhuwah Islamiah ni penting untuk kita praktikkan dalam kehidupan seharian. Juga apa hak-hak dan adab-adab dalam ukhuwah Islamiah itu sendiri. Dan seterusnya, apa ciri-ciri persahabatan yang dituntut. Cikgu suka kongsikan satu ayat, sepotong ayat daripada Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Imran. Kamu boleh buka Al-Quran masing-masing. Buka surah Ali Imran, surah yang ketiga. Dapatkan dulu surah Ali Imran. Bila kamu dah jumpa surah Ali Imran, surah yang ketiga, cikgu nak kamu semua lihat ayat 103. Surah Ali Imran ayat 103. Cikgu bacakan ayat ini. Kamu semak dan kamu boleh baca sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Maksudnya apa? Maksudnya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, iaitu agama Allah, agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliah bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan kurnianya kamu jadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu darinya, dan demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi ayat ni membawa satu kisah yang cukup besar, iaitu nikmat. Setelah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang terbesar setelah itu adalah nikmat persaudaraan. Allah minta kita sebagai umat Islam berpegang teguh kepada agama Allah, iaitu Islam. Kemudian Allah kata wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai, maknanya bergaduh. Tidak bersatu. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu waktu jahiliah bermusuh-musuhan. Di sini membawa satu kisah yang cukup besar dalam sirah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aulad dan banat sekalian, yang mana ketika itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat di kalangan penduduk Mekah ketika itu, bagaimana mereka ditindas sangat teruk, okey, dipulaukan, diboikot oleh saudara mereka sendiri, okey, sehingga mereka tidak dapat bekalan makanan, okey, mereka kebuluran dan kelaparan, okey, lebih daripada 2 tahun menanggung derita. Kerana apa? Kerana mereka mengekalkan iman yang mereka ada. Okey. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat di Mekah ketika itu untuk pergi berhijrah ke Madinah. Okey. Dan setibanya mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, Rasulullah terus mempersaudarakan, okey, sahabat-sahabat Nabi daripada Mekah dengan sahabat-sahabat Nabi yang berada di Madinah, Yathrib ketika itu. Daripada mereka diberi ujian yang sangat berat, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan satu nikmat yang sangat indah, iaitu ukhuwah Islamiah. Walaupun jarak antara Madinah ke Mekah sangat jauh, okey, 500 km lebih kurang begitu, okey, sedangkan mereka ada saudara-saudara mereka, pakcik-pakcik mereka, anak-anak mereka, isteri-isteri mereka yang berada di Mekah, okey, mereka terpaksa untuk tinggalkan kerana demi mempertahankan iman dan Islam yang mereka ada, dan akhirnya dipersaudarakan dengan orang luar, sahabat Nabi di kalangan Yathrib, di kalangan orang-orang Madinah yang bukan, tak ada tali persaudaraan, tak ada pertalian darah pun. Okey. Mungkin sebelum ni Aulad dan Banat merasakan bahawa kita ada family kita sendiri, kita ada keluarga kita sendiri, kita ada adik-beradik kita sendiri. Kita rasa kita dah cukup kuat. Kita rasa kita dah itulah persaudaraan yang paling kuat. Tapi sebenarnya persaudaraan yang paling kuat adalah persaudaraan sesama akidah. Okey, sesama akidah. Pernah satu ketika Nabi Nuh AS, kisah Nabi Nuh AS, semua mungkin pernah dengar kisah ni, yang mana salah seorang daripada anak Nabi Nuh AS tidak mahu mengikut ajaran Nabi Nuh AS. Dan akhirnya anak Nabi Nuh AS tu mati di telan lautan, bah lautan. Anak sendiri pun tidak mampu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga satu lagi kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam mempunyai seorang isteri orang yang paling rapat. Orang yang paling rapat dengan Nabi Lut alaihissalam. Namun pun begitu, Nabi Lut alaihissalam bersama isterinya, mengajak isterinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pun begitu, isterinya membelakangi beliau, tidak mahu ikut ajaran yang Nabi Lut alaihissalam dakwahkan. Maknanya kat sini,
Okey. Aulad dan banat ukhuwah Islamiah itu adalah satu hubungan, hubungan persaudaraan, penyatuan akidah di bawah akidah yang sama, akidah yang sama. Jadi hubungan darah ni dan keturunan pun tidak terbukti, tidak menjamin hati itu bersatu. Ada je, okey, adik-beradik bergaduh, bergaduh sampai tidak mengaku adik-beradik lagi. Okey. Kerana itu Imam Hasan Al-Banna, seorang tokoh Islam, okey. Imam Hasan Al-Banna mengatakan dalam bukunya Risalatut Ta'lim, okey, apa kata beliau? Yang dikehendaki dari ukhuwah adalah terjalinnya hati dan roh dengan jalinan akidah. Kerana akidah Islam adalah jalinan yang paling kuat dan paling mahal. Okey, jadi ukhuwah merupakan saudara iman, sedangkan perpecahan adalah saudara kekafiran. Okey. Jadi persatuan ini, okey, kita rasa bersaudara dengan sesama Islam, okey, kawan-kawan kita, okey. Tak kiralah apa-apa bangsa pun, okey. Kalau kawan kita tu Cina, kalau kawan kita tu India, kalau kawan kita tu apa-apa bangsa sekalipun, tetapi dia yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan dia. Dia juga yakin dan percaya dan mengimaninya. Dan mereka juga percaya bahawa Rasulullah SAW itu pesuruh Allah. Bila mereka ada pegangan itu, maka akidah mereka adalah sama dengan akidah yang kita pegang. Bermakna apa? Maknanya mereka juga adalah saudara kepada kita. Okey? Sakitnya dia adalah sakitnya kita. Okey? Buruknya dia adalah buruknya kita. Itu makna saudara. Okey? Sampai sejauh itu. Okey? Kata Imam Hasan Al-Banna lagi, okey, dalam kitabnya Risalatut Ta'lim, serendah-rendah cinta, okey, bila bersaudara ni dia terkait dengan cinta tau. Okey, sebab kita takkan rasa bersaudara tanpa ada rasa cinta dan sayang pada dia, betul? Okey, serendah-rendahnya cinta adalah berlapang dada. Dan yang tertinggi adalah iksar. Iksar ni maknanya kita mendahulukan saudara kita. Sangat cantik ayat yang dikarang oleh Imam Hasan Al-Banna rahimahullah. Kata beliau, serendah-rendah cinta adalah berlapang dada. Maknanya bila kita bersaudara dengan kawan-kawan kita kan, okey, kalau berlaku pergaduhan sedikit, atau kita tiba-tiba buruk sangka dengan kawan tak curi pun, tapi kita syak yang dia curi, itu pun tak elok. Okey, sebab kita syak sesuatu yang kita tak tahu pun betul atau tidak. Jadi serendah-rendahnya adalah berlapang dada. Okey, serendah-rendah rasa persaudaraan tu, kita berlapang dada dengan dia. Kalau bergaduh ke apa, kita berlapang dada. Okey, kita bertoleransi, bertolak ansur dengan dia. Okey, dengan saudara kita. Jadi tidak akan ada pergaduhan
Kalau kita betul-betul yakin bahawa kita ada rasa cinta dan sayang pada kawan-kawan kita, okay? Kita nak praktikkan semangat ukhuwah Islamiah, persaudaraan sama Islam, okay? Kena ada sifat ini, berlapang dada. Jadi nak bergaduh tak jadi lah, kan? Nak curi barang dia pun tak jadi, kan? Nak dengki dengan kawan pun tak jadi, betul tak? Nak pukul kawan apatah lagi, memang tak sampai hati. Sebab apa? Bukan kita nak sesuatu pun daripada dia, tapi sebab dia solat, sebab dia yakin Allah itu adalah raja. Dia yakin, dan kita juga yakin bahawa Allah itu pencipta kita. Dia dan kita beriman pada Allah dan Rasulullah. Okay? Bila kita tanamkan dalam diri kita perasaan itu, maka Allah akan campakkan, Allah akan kurniakan rasa sayang, rasa seronok berkawan dengan dia. Macam tu. Okay? Dan kata Imam Hasan Al-Banna lagi, yang tertinggi, setinggi-tinggi rasa cinta tu, rasa persaudaraan tu adalah isar pada diri. Isar maknanya kita mendahulukan dia. Kita tengah beratur waktu rehat, tengah beratur nak beli makanan, misalnya katalah, kan? Okay? Tak perlu berebut-rebut pun, kita dahulukan kawan. Silakan. Bila kita berebut, berlaku pergaduhan, boleh jadi kita terjatuh, boleh jadi kawan terluka. Kat situ dah hilanglah nilai persaudaraan dalam Islam. Rasa cinta tu dah tak ada dah. Jadi setinggi-tingginya adalah kita dahulukan dia. Tengah beratur nak beli makanan, kita lapar, dia juga lapar, tapi kita ingat pesan Imam Hasan Al-Banna, isar, setinggi-tinggi persaudaraan adalah kita mendahulukan kawan-kawan kita. Jadi silakan, tak perlu berebut. Tak perlu berebut nak beli makanan. Kata orang, rezeki tu tak pernah salah alamat. Jadi kalau ada rezeki, adalah. Tu maknanya itulah rezeki kita. Jadi tak perlu berebut pun, beratur waktu rehat nak beli makanan. Okey? Boleh faham Aulad dan banat? Kemudian kita sambung lagi. Okey? Yang kuat menolong yang lemah, dan yang berkuasa mengasihi yang tidak berkuasa. Semua umat Islam adalah bersaudara. Nampak tak? Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Ayat ni panjang sikit sebenarnya, tapi dia ambil sebahagian daripada ayat tersebut. Okay, antum boleh lihat surah Al-Hujurat surah Al-Hujurat ayat 10. Surah yang ke-49 ayat yang ke-10. Cikgu bacakan ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Maksud dia, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Allah Subhanahu Wa Taala menggandingkan ayat ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana bila kita mendamaikan saudara kita ketika saudara kita bergaduh, kita damaikan, kita leraikan pergaduhan tersebut. Perbuatan itu hampir kepada sifat
takwa kepada Allah, menghampiri kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa pada awal ayat itu adalah innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah bersaudara. Jadi cukup sampai situ dulu. Tentang persahabatan dan ukhuwah Islamiah. Cikgu akan sambung pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.